Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala rasulina al-habib al-mustafa alaihi salatu wassalam. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari sekalian, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam siri ke-18 Tazkirah Jumaah pada hari yang berbahagia ini. Pada hari yang bahagia ini, saya akan membawa tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari untuk kita melihat amalan kita yang paling utama, iaitu sembahyang ataupun as-salah. Seperti mana yang kita tahu bahawa as-salah itu, sembahyang itu disyariatkan di langit yang paling tinggi, di mana diwahyukan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya sembahyang ini disyariatkan di langit dunia. Dan yang pertamanya, ia merupakan satu hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyanglah merupakan satu ibadah yang mana kita mempunyai satu connection, satu wire, satu hubungan yang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita memulakan dengan takbiratul ihram dan kita akhiri dengan assalam, iaitu sebagai tanda kita keluar daripada fasa kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia juga merupakan tiang agama, kerana bezanya orang yang sembahyang atau orang yang beriman dengan orang tak beriman, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dalam iqamatus salah, mendirikan sembahyang, membezakan antara orang yang benar-benar beriman dan orang yang tidak beriman atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu juga bahawa sembahyang itu adalah pendinding, pengawal kita pada keburukan, kemaksiatan, kedosaan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu menegah, mengawal kita daripada al-fahsya dan juga munkar. Terdapat 3 golongan manusia dalam bab sembahyang ini. Ada di kalangan muslimin dan muslimat yang tidak langsung sembahyang, dan mereka menganggap sembahyang itu tidak penting dan tidak merupakan satu perkara asas sebagai kehidupan beragama mereka. Golongan yang kedua, mereka yang sembahyang tetapi tidak konsisten, tidak melakukan istiqamah, kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tidak sembahyang, dan mereka punya banyak alasan bagaimana dan kenapa mereka melakukan perkara tersebut. Yang ketiga, orang yang sentiasa sembahyang, menjaga sembahyangnya dan sentiasa mulazamah atau mengawasi, mengawal dan menghargai kepentingan kewajipan sembahyang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ketiga-tiga golongan ini yang kita nak bincang hari ini, ada golongan yang ketiga, iaitu mereka yang sembahyang, mereka yang sentiasa menjaga sembahyang mereka, tetapi mungkin tidak ada adabnya dan tidak ada kaifiatnya yang sepatutnya dilaksanakan untuk mendapat apa yang disebutkan dalam hadis, dalam Al-Quran, untuk mendapat kebaikan, mutiara-mutiara daripada sembahyang itu sendiri. Sembahyang merupakan tiang agama, sembahyang merupakan pembentuk peribadi, sembahyang merupakan satu fasa yang eksklusif bila mana kita berada di alam malakut. Bila mana kita mengangkat takbiratul ihram, kita sebenarnya berada dalam dunia yang lain. Itulah dunia yang sepatutnya kita jadikan kesempatan setiap hari, 5 kali sehari, untuk bersama-sama sedetik ataupun beberapa minit tertentu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kisah diceritakan bahawa Al-Qadi Abu Yusuf adalah seorang ulama fiqh yang terkenal, orang anak murid yang paling terkanan kepada Abu Hanifah rahimahullah, dan merupakan seorang ketua hakim yang dilantik oleh kerajaan Abbasiyah di Baghdad, dan merupakan seorang yang cukup ilmu fiqhnya, yang sampai hari ini pun kita nak gali ilmunya, cara pemikirannya masih lagi dalam dan masih lagi belum dapat dibongkar segala pemikiran Abu Yusuf, seorang ulama yang cukup hebat dari segi fiqh dan juga usul fiqhnya. Satu hari beliau diberitahu oleh anak muridnya dan juga oleh orang-orang yang dekat dengannya, mengatakan terdapat seorang pemuda yang bernama Hatim bin Asam, yang seorang yang zuhud, seorang yang sentiasa memberikan fokus kepada ibadahnya, yang mengajar orang di masjid. Maka kata Al-Qadhi Abu Yusuf, marilah kita pergi berjumpa dengan beliau dan melihat sejauh mana benarnya dakwaan kamu bahawa Hatim Al-Asam ini seorang yang zuhudnya tinggi, seorang yang baik pengajarannya, dan memberikan bekas dan juga kesan kepada mereka yang mendengar
ceramah dan kuliahnya. Maka mereka pergilah ke masjid tersebut. Maka Abu Yusuf bertanya kepada Hatim, "Ya syab, ikhbirni anis solah." Wahai pemuda, sebab dia masih muda berbanding dengan umur Al-Qadhi Abu Yusuf, "Ikhbirni anis solah." Beritahulah kepada kami apakah pandangan kamu tentang sembahyang. Maka dijawab oleh pemuda tersebut, "Atas aluni an adabiha am an kaifiyatiha." Adakah kamu bertanya kepada aku tentang adab sembahyang ataupun cara melakukan sembahyang? Maka Abu Yusuf agak tertarik dengan jawapan begini kerana beliau menjawab dengan dua soalan yang berbeza, tentang adab dan juga tentang kaifiah melakukan sembahyang. Kata Abu Yusuf, "Ikhbirni an adabiha." Beritahulah kepada kami tentang adab-adab sembahyang. Maka pemuda ini menjawab kepada Al-Qadhi Abu Yusuf dengan bahasa yang menarik. Beliau memberitahu bahawa antaquma bil amri, kamu kena melakukan sembahyang, iaitu kena menurut perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan sembahyang. Wa tamshiya bil ihtisab, kamu berjalan ke masjid dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadkhula bin niyyati, kamu masuk dalam sembahyang dengan niat untuk melakukan sembahyang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tukabbira bit ta'zim, kamu melakukan takbiratul ihram dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa taqra'a bit tartil, dan kamu membaca dengan tartil, dengan bacaan Al-Quran yang penuh tajwidnya, hukumnya, adabnya dan perlahan-lahan untuk mendapat maknanya. Wa tarka'a bil khusyuk, kamu rukuk dengan perasaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasjuda bil khudu', dan kamu sujud dengan perasaan khudu' kepada Allah. Wa tatashahhad bil ikhlas, kamu melakukan syahadah dalam bacaan tahiyat dengan perasaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syahadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tusallima birrahmah, dan kamu beri salam dengan perasaan rahmah kepada makhluk-makhluk yang ada dalam masjid, rumah dan sebagainya. Itulah sifat tentang adab sembahyang yang disebutkan oleh seorang pemuda yang bernama Hatim bin Al-Asam. Kemudian Abu Yusuf, Al-Qadhi Abu Yusuf menanya lagi, "Ikhbirni an kaifiyatiha." Beritahulah kepada kami tentang cara-cara melakukan sembahyang. Dan beliau menjawab, "An taj'al al-ka'bata hajabaik wal mizana nusba 'ainaik." Kau menjadikan Kaabah di hadapan wajah kamu, dan kau menjadikan al-mizan, mizan Allah, penimbang dosa dan pahala, betul-betul di antara dua mata kamu. Melihat apakah nampak Kaabah di hadapan kita, dan juga nampak mizan, penimbang pahala dan dosa di hadapan dua mata kita. Wasirata tahta qadamaik, dan siratul mustaqim, jambatan untuk kita melintasinya di bawah dua kaki kita. Wal jannata an yaminik, syurga di sebelah kanan. Wan nara an shimalik, neraka di sebelah kiri kamu. Wal malakul maut khalfak yatlubuk, dan malaikat maut di belakang kita yang mencari kita untuk mengambil nyawa, seolah datang di belakang kita. Wala tadri ba'da dhalika aqbilat salatuka am ruddat alaik, dan kamu tidak tahu selepas kamu sembahyang itu adakah Allah menerima sembahyang kamu ataupun tidak. Mana itulah perasaan seorang yang melakukan sembahyang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh perasaan, dengan membawakan perasaan-perasaan al-mizan, sirat, malaikat maut, syurga, neraka dalam sembahyang. Dan Al-Qadhi Abu Yusuf bertanya lagi kepada pemuda ini, "Munzu kam tusalli hadhihi salah?" Sejak bila kamu sembahyang macam ini, wahai Hatim bin Asam? Cara yang kamu beritahu kepada kami tadi, berapa lama kamu telah sembahyang dengan cara begini? Kata beliau, "Munzu 20 sanatan," sejak 20 tahun yang lepas. Maka Qadhi Abu Yusuf mengatakan kepada anak muridnya dan pengikutnya, "Halummu bina, marilah kita balik ke rumah masing-masing. Naqdi salata 50 sanatin madat." Marilah kita balik, naqdi salata 50 sanatan madat. Kita kena qada sembahyang kita sejak 50 tahun yang lepas, kerana sembahyang kita tidak sama seperti mana yang disifatkan oleh Hatim bin Al-Asam. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari sekalian, inilah sebenarnya hakikat sembahyang, iaitu sembahyang yang merupakan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kita kesempatan
untuk kita merasai dan meraihkan perasaan alam malakut, alam bukan alam syahadah, alam yang agak luar biasa. Dan mungkin tidak mampu kita menghirup fasa-fasa ini dengan sepenuhnya dengan alam al-malakut, tapi kalau boleh dalam 2-3 momen, 2-3 detik, 2-3 keadaan, 2-3 ayat Quran itu ada detikan kita masuk dalam alam yang tak nampak, yang merupakan alam yang kita akan kembali kepadanya. Mudah-mudahan sembahyang itu sembahyang memberikan kita kekuatan, memberikan kita pendinding, pengawal dalam mencegah maksiat dan kedosaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ingat cerita Hatim Al-Asam dan kita jadikan sembahyang kita sembahyang yang lebih terpesona, yang lebih teruja dengan perasaan kita yang tinggi kepada Allah dan juga kepada alam-alam yang al-ghaib. Wallahu a'lam. Astaghfirullah li wa lakum wa tubu ila Allahi fataibu minaz zambi kaman la zambalah.